Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis awani. Penembusan internet yang tinggi di kawasan Kajang sekitar kataupun 25% dapatan yang dilakukan oleh kajian UMCDel baru-baru ini menunjukkan bahawa ia menjadi sumber maklumat utama penduduk di Kajang untuk mendapatkan maklumat, pelbagai maklumat sama ada isu-isu nasional ataupun isu-isu tempatan. Daripada 25% kataupun responden yang memberi maklumat tersebut, mereka mengakui bahawa itu adalah sumber utama mereka kalau nak dibandingkan dengan sumber media arus perdana, surat khabar ataupun media arus perdana, televisyen dan radio melalui ceramah-ceramah umum dari rakan ataupun keluarga serta taulan dan sebagainya. Ini menunjukkan bagi mereka yang ingin bertanding di pilihan raya kecil N25 Kajang perlu memikirkan bagaimana untuk mempengaruhi pola pemikiran masyarakat ataupun pemilih di Kajang dengan sumber maklumat yang begitu kaya ada di kalangan mereka. Jadi itu yang akan kita bincangkan kerana baru-baru ini UMCDel baru saja ataupun melakukan kajian di lapangan tentang kajian pilihan raya kecil N25 Kajang. Sekitar 576 responden sudah ditemui dan kajian ini berstruktur dengan soalan yang diberikan sekitar 14 hingga 15 Februari lalu, dan ini menunjukkan bahawa kajian ini adalah valid ataupun agak boleh diterima sebelum hari penanaman calon pada 11 Mac akan datang. Jadi untuk membincangkan perkara ini, menarik sekali saya bersama dengan yang berbahagia Dr. Amir Saifuddin, Timbalan Pengarah UMCDel, dan begitu juga yang berbahagia Dr. Zakarin Abdul Rahman, penyelidik UMCDel. Mungkin saya mulakan dengan Dr. Amir. Dari sudut kajian, metodologi kajian, kita banyak kali dah mengundang UMCDel dan menjadi rakan utama apabila kita bercerita tentang pilihan raya dan politik di negara kita dengan Astro Awani. Bagaimana pemilihan dilakukan sekitar 576 responden itu? Apakah yang diwakili oleh responden ini, sama ada pusat daerah mengundi, etnisiti, demografi di kalangan pengundi itu sendiri? Bagaimana, Dr. Amir? Okey, terima kasih kepada Haji Nazri kerana mengundang kami berkaitan dengan kajian persepsi pengundi di Kajang. Berkaitan dengan metodologi, kami sebenarnya konsisten dengan metodologi yang kami gunakan, iaitu secara interview secara bersemuka menggunakan purposive sampling. Bermaksud di sini kami mengambil sampel ini berdasarkan kepada komposisi etnik yang terdapat dalam setiap PDM tadi. Pusat daerah mengundi. Katakan ada berapa persen Melayu, berapa persen Cina dan berapa persen India. Jadi responden kami mengikut komposisi pengundi, bukan komposisi penduduk tapi komposisi pengundi. Jadi dari segi sampel yang kami pilih tadi bertepatan dengan komposisi pengundi dan mewakili kelompok-kelompok yang berbeza, yang mewakili umur yang berbeza, yang mewakili taraf sosioekonomi yang berbeza. Sebab itu dalam borang kami, persoalan responden ini kami perincikan sampai kami dapat tahu responden yang tinggal dalam satu kawasan perumahan tertentu bagaimanakah profilnya. Jadi kami perincikan berdasarkan kepada prosedur-prosedur akademik, dan daripada situlah menghasilkan keputusan apa yang kita bentangkan pada petang tadi. Dari sudut katakan komposisi pemilih di Kajang, kita sedia maklum juga Melayu sekitar 50,000, Cina sekitar 40,000, 40%, 50%, Cina 40% dan India 10%. Adakah itu juga diambil kira? Ya, sampel kami kalau kita kira dalam 10 orang tu, kami biasanya 5 Melayu, 4 Cina dan 1 India berdasarkan kepada komposisi pengundi yang ada dalam setiap kawasan. Jadi harapan kami ini akan mewakili suara mereka yang sebenar, dan harapan kami juga seorang responden itu akan mewakili beberapa kelompok yang tertentu. Mungkin seorang responden tadi boleh mewakili 100, 200 berdasarkan kepada tahap sosioekonomi mereka. Jadi sampel kita merangkumi, menepati prosedur-prosedur akademik, dan daripada situlah kita bergerak bertanya kepada mereka persoalan-persoalan, persepsi-persepsi mereka terhadap PRK Kajang ini. Dan sudah soalan berstruktur itu, kerana itu yang akan membentuk jawapan ataupun hasil ataupun kajian ini. Begitu detail dan begitu straightforward sekali, atau begitu pun katakan jelas sekali soalan yang diajukan oleh responden UMCDel, numerator UMCDel. Dan adakah itu
mungkin itu membentuk pola pemikiran yang katakan boleh dijangkakan, Dr. Amir. Ya. Soalan kami biasanya adalah contoh, soalan yang soalan untuk misalnya isu utama. Apakah isu utama yang bakal menjadi permasalahan di kajian, misalnya dibawakan isu nasional seperti isu kalimah Allah, isu BRIM, isu kenaikan kos hidup dan juga penyalahgunaan kuasa. Adakah itu sebenarnya akan membentuk pola pemikiran jawapan ini? Ya, soalan yang kami tanyakan ini biasanya kita bahagikan dua. Umpamanya dua soalan untuk BN, dua soalan untuk PR. Kalau kita berdasarkan kepada isu-isu tertentu, bagaimana persepsi mereka? Adakah isu ini akan menguntungkan BN, satu soalan? Adakah isu yang lain pula akan menguntungkan PR pada soalan yang lain? Jadi kami balancekan soalan tadi. Dan kami juga ada soalan-soalan yang neutral, di mana responden hanya perlu menjawab ya, tidak atau tidak pasti. Ya kepada pilihan mereka, tidak kepada sebaliknya. Tak pasti ini adalah lebih kepada yang tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Jadi soalan kami terang, jelas, tidak menjurus kepada mana-mana pihak, tapi sebaliknya positif. Semua orang boleh menjawab, kecuali beberapa soalan tertentu yang kami halakan kepada setiap parti-parti tertentu. Umpamanya persoalan kenaikan harga barang, persoalan BRIM, persoalan penyalahgunaan kuasa. Kesemuanya ini kita fokuskan kepada pihak-pihak tertentu di samping soalan-soalan yang neutral tadi. Okey, Dr. Zul, kalau kita lihat Kajang ni mempunyai sejarah yang menarik. Dia ada perkara-perkara yang perlu kita ingat juga, kerana Kajang juga pernah menang dengan majoriti 32 undi. Kajang juga merupakan kumpu kuat MCA sejak sekian lama. Dan juga Kajang juga berlaku beberapa kali persepadanan semula menyebabkan berpisah dengan Dusun Tua, Bangi dan sebagainya. Jadi mungkin itu juga diambil kira dalam hal kajian di persepsi di Kajang ini. Terima kasih Haji Nazri. Soalan yang diajukan kepada saya itu lebih kepada isu yang berkaitan dengan penyandang kerusi Dun Kajang yang pada pandangan kami silih berganti. So misalnya pada tahun 1995 memang BN pernah menguasai dan menyandang kerusi di Dun Kajang ini. Kemudian tahun 1999 dikuasai oleh pihak PAS. Tahun 2004 sekali lagi oleh BN, oleh pihak MCA. Kemudian tahun 2008 kepada PKR, dan pada PRU yang lepas pada bulan Mei 2013 pada PKR. Cuma apa yang kita nak nampak pola dan trend pengundian di sini ialah apa yang kita boleh nyatakan bagi tahun 2008 majoriti yang diperoleh oleh PKR ialah 3,200, dan kemudian pada Mei 2013 meningkat kepada 6,800. Jadi dalam analisis yang kita lakukan pada 14 hingga 15 Februari yang lepas, sejarah penyandang kerusi DUN N25 di Kajang ini turut kita ambil kira. Dan itu boleh kita halakan misalnya kepada hal yang berkaitan dengan siapa sebenarnya bakal calon bagi kedua-dua belah parti yang kriteria calon, dan bagaimana pengurusan isu, ada isu yang berkaitan dengan isu-isu tempatan, isu-isu nasional yang boleh diberikan perhatian, dan termasuklah juga kemantapan jendera parti yang bakal bertanding sekiranya ada pertandingan dalam konteks benda ni pada hari penamaan calon pada 11 Mac 2014. Okey, itu yang saya nak tanyakan kepada Dr. Amir dan Dr. Zul, kerana kita lihat bukan hanya dapatan itu sendiri memberi refleksi awal, kerana ini masih awal, ini merupakan antara PRK yang paling lama daripada pembubaran hinggalah hari mengundi, tetapi mungkin dari sudut siap siaga parti politik ataupun mereka yang ingin bertanding menghantar nama calon pada 11 hari bulan nanti. Bagaimana strateginya, siapa yang perlu diletakkan, biarpun Pakatan Rakyat sudah menamakan calon lebih awal sejak hari pertama, tapi itu tidak memastikan mereka boleh menang selesa. Mungkin dalam masa 20 hari itu banyak perkara boleh berlaku. Jadi kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam membincangkan kajian persepsi pilihan raya N25 Kajang. Kalau kita lihat Dr. Amir dan juga Dr. Zul, pusat daerah mengundi ada 16 pusat daerah mengundi. Tambahan ada 2 lagi pusat daerah mengundi untuk undi pos. Di kawasan Melayu misalnya, di kampung Sungai Sekamat, Taman Impian,
kata pun begitu juga di kawasan China misalnya, di Kajang, Bandar Kajang, di Sungai Chua 1, 2, 3, 4, 5, begitu juga di kawasan campuran banyak taman-taman perumahan, kata pun Bukit Kajang, Bukit Ceras dan juga Taman Sarjana Impian dan sebagainya. Ini juga memberi refleksi bagaimana pattern pemilihan pada pelaraya kecil akan datang. Mungkin soalan-soalan itu boleh membantu bagaimana kita memahami dapatan awal kajian persepsi pelaraya oleh UMCDET ini. Tetapi sebelum Dr. Amir jawab tentang itu, kita berbicara dengan Hilal. Apa yang terbaru tentang pelaraya kecil Kajang di laman sosial, Hilal? Baik, Haji, bila bercerita tentang PRK Kajang, semestinya platform Twitter adalah antara platform yang paling menarik untuk kita lihat dan dalami kerana hashtag Kajang Move adalah antara yang paling mendapat perhatian. Di mana fenomena Kajang Move ciptaan PKR sebenarnya menjadi tajuk perbualan yang hangat setidak-tidaknya untuk beberapa bulan ini oleh peminat politik tempatan. Dan secara ringkasnya, Kajang Move dicetuskan oleh Lee Chin Cheh, wakil rakyat PKR yang dipilih oleh penghuni N25 Kajang kira-kira 7 bulan yang lalu, tetapi secara tiba-tiba melepaskan segala amanah yang diberikan oleh rakyat tanpa menjelaskan sebab pengunduran beliau. Memberikan respon paling terkini adalah Ketua Pemuda Gerakan Tan Keng Liang yang sememangnya aktif di Twitter. Menurut tweetnya, hanya 26% yang bersetuju dengan Kajang Move dan beliau mempertikaikan data yang dikeluarkan oleh pengarah strategi PKR Rafizi Ramli sebelum ini yang menyatakan 47% bersetuju dengan Kajang Move. Dan tweet paling menarik perhatian bagi saya dengan hashtag Kajang Move adalah petikan pantun ini yang ditulis oleh Stephen Dos. Baik, dan itu adalah antara perkara yang paling banyak disembangkan di media sosial berkenaan dengan PRK Kajang dan saya menjangkakan, Haji, bila berlakunya sesi penamaan calon dan sesi pembuangan undi nanti, hashtag ini akan lebih ramai yang akan berinteraksi melaluinya. Kita masih menunggu adakah ada pilihan raya ataupun ada pertandingan, biarpun beberapa calon sudah mengatakan persediaan mereka untuk menjadi calon. Okey, terima kasih, Hilal. Baik, terima kasih. Okey, Dr. Amir, melihat itu juga menunjukkan bahawa walaupun pada awalnya kata pun tanggapan bahawa PRK ini tidak patut dilakukan kerana ini isu dalaman parti politik, tidak patut dikembalikan semula kepada rakyat Kajang, tetapi hari demi hari perdebatan itu perlahan dan dapatan daripada pihak UMCDET juga sekitar 56% menyatakan isu ini tidak patut timbul kerana ia wajar dilakukan untuk melihat perkara-perkara lain. Tetapi dalam hal isu ini juga ada isu nasional dan juga isu tempatan Kajang. Daripada dapatan persepsi pilihan raya ini, manakala isu yang mana menjadi kata pun dominan? Adakah ataupun isu tempatan menjadi dominan dengan isu berbagai di Kajang? Okey, terima kasih Haji Nazri. Kalau kita lihat Kajang tu dari segi lokasi Kajang, dia masih lagi dalam lingkungan apa kita panggil sebagai Lembah Kelang. Lembah Kelang yang cirinya adalah sebagai sebuah bandaraya. Dari segi internet dia, dari segi infrastruktur dia, dari segi ciri-ciri sosioekonomi penduduk itu. Jadi kita boleh sifatkan penduduk di Kajang ini dari segi latar belakangnya lebih kurang sama dengan kawasan bandar yang tinggal dalam bandar, walaupun terdapat juga beberapa kawasan kampung di sana. Secara keseluruhannya kita harus memahami apakah ciri-ciri pengundi bandar. Seperti yang disebutkan tadi, internet menjadi satu sumber maklumat yang paling banyak mereka percayai, paling berwibawa berbanding dengan akhbar-akhbar yang bersifat tradisional. Jadi berdasarkan kepada ciri-ciri sosioekonomi penduduk, maka sudah pastilah isu-isu yang berlaku di Kajang juga adalah isu-isu yang berbentuk nasional. Walaupun kita katakan isu tempatan masih lagi berlaku, umpamanya dari segi pengurusan PBT, kesesakan lalu lintas, dari segi banjir kilat kan. Kajang ni memang masyhur dengan banjir kilat kan. Kalau hujan lebat sedikit pun sungai dia pun agak sempit. Dah penuh dah, melimpah dah penuh masuk ke dalam Kajang Metro. Habis kenderaan yang parking semua rosak. Jadi itu sedikit sebanyak juga memberikan kesan kepada penduduk Kajang. Jadi isu tempatan juga lebih kurang sama dengan isu kebangsaan. Isu di peringkat yang lebih luas umpamanya berkaitan dengan kenaikan harga barang. Dalam kajian jelaskan sikit tentang isu kenaikan harga barang. Dalam kajian kami yang kami bentangkan petang tadi pun memperlihatkan kenaikan harga barang ini masih lagi merupakan perkara yang utama. Bila kami tanyakan kepada mereka, adakah kenaikan harga barang ini menyebabkan mereka memberi sokongan kepada pembangkang, kerana kenaikan harga barang lebih disalahkan kepada kerajaan persekutuan. Jadi bila kami tanya mereka, kenaikan harga barang ini adakah memberikan sokongan kepada pembangkang?
Dan amat mengejutkan juga 70% mengatakan bahawa isu ini penting. Kalau isu kenaikan harga barang tidak ditangani, sebahagian besar daripada mereka akan memberikan sokongan mereka kepada pembangkang kerana ia masih lagi dilihat sebagai isu yang perlu diuruskan oleh peringkat persekutuan. Jadi walaupun isu tempatan itu wujud, berlaku, tetapi mereka masih lagi menganggap isu yang lebih besar lagi, isu kenaikan harga barang. Dan kalau kita lihat sebahagian besar yang kami bincangkan tadi juga, orang-orang Cina umpamanya, mereka daripada kelompok peniaga yang hanya melihat kepada persoalan ini, untung rugi, adakah mereka boleh kita katakan mendatangkan sesuatu yang positif kepada mereka kalau harga barang naik sebagai beri efek kepada perniagaan mereka. Jadi kalau perkara ini tidak ditangani oleh mana-mana pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang, sudah pastilah isu ini akan terus menghantui masyarakat pengundi di Kajang. Okey, kita nak rehat yang kedua, Dr. Amir dan Dr. Zul. Kita akan lihat juga bagaimana orang kata pun nak mendekati profil pengundi-pengundi begini. Saya rasa persepsi kajian ini juga sudah menunjukkan mereka ada orang kata pun unsur-unsur pemujukan yang boleh dilakukan. Mereka mungkin boleh memberi peluang di mana jentera-jentera parti yang akan memberi maklum balas ataupun memberi maklumat apabila mereka berkempen nanti, mungkin boleh menyejukkan hati mereka dan sebagainya kalau betul caranya. Tetapi kita akan bincang perkara itu. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Bagi individu ataupun parti politik yang ingin mengambil bahagian dalam pilihan raya kecil Kajang ini, biarpun Pakatan Rakyat sudah menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calonnya, tetapi apa pun boleh berlaku, Dr. Zul. Dalam masa 20 hari ini, sebelum hari penamaan calon, saya rasa banyak lagi masa, biarpun Pakatan Rakyat sudah berkampung setiap hari, setiap malam, tetapi apa pun boleh berlaku. Kerana jika strateginya betul, kerana pihak MCA juga ingin membuktikan ini kawasan tradisi mereka, mereka perlu letakkan calon mereka berbanding parti lain. Ini mungkin menjadi ataupun uji ataupun peperangan pertama bagi pimpinan baru MCA. Dan Sungai Chua misalnya memberikan undi yang besar di situ. Daerah mengundi 1 hingga 5 dan populasi sekitar 40% untuk undi di Kajang. Secara keseluruhan sebagaimana yang dimaklumkan dan pada sidang akhbar kami petang tadi itu, sekiranya ada pertandingan, sebab masa ada lebih kurang 20 hari daripada hari ini untuk sebelum hari penamaan calon, pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Namun begitu, sekiranya ada pertandingan, pihak-pihak yang bakal bertanding itu perlu memberikan perlu memberikan perhatian kepada sekurang-kurangnya 2 atau 3 perkara. Pertama, hal yang berkaitan dengan calon. So kena selesaikan cepat-cepat. Kena selesai cepat ya, sebab apa benda ni, isu calon ini kerana setakat ini yang betul-betul mengisytiharkan yang akan bertanding di N25 ni ialah dari PKR ya. Tapi dari pihak lain tu hanya menyatakan hasrat dan mengumumkan dan belum pasti lagi mereka akan menyerahkan borang pencalonan dan akan bertanding pada 11 Mac 2014 ini nanti. Dan kedua, yang berkaitan dengan calon ini juga, saya yakin dan saya percaya bahawa kriteria calon juga kena ambil ataupun kriteria itu perlu diambil perhatian. Tapi saya suka menyentuh sikit dalam konteks Barisan Nasional bahawa dalam konteks Barisan Nasional ini telah ada tradisi di DUN Kajang ini bahawa kerusi itu ialah kerusi MCA. Jadi dengan mengambil kira semangat setiakawan yang tinggi dalam Barisan Nasional itu, kemungkinan pertimbangan keutamaan boleh diberikan kepada MCA untuk bertanding di DUN Kajang itu ya. Tetapi kriteria sebagaimana yang Haji Nazri tanyakan tadi itu, seboleh-bolehnya, oleh kerana yang dah menamakan diri untuk bertanding ni tokoh nasional, maka dari pihak Barisan Nasional juga mereka perlu mengetengahkan calon yang nasional sekurang-kurangnya dari sudut itu. Kalau calon itu tidak nasional tetapi ada kredibiliti profesional, orang tempatan, mungkin inilah pemimpin lapis baru, pemimpin MC ataupun Barisan Nasional, boleh ke tidak? Boleh dipertimbangkan untuk apa ini. Tapi saya yakin, saya percaya di pengundi di Kajang, pengundi bandar, jadi pastilah mereka berikan perhatian kepada hal yang berkaitan dengan pendidikan calon, hal yang berkaitan dengan pengetahuan calon dan kebolehan calon untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu pertama yang berkaitan dengan calon. Kedua, perlu juga diberikan perhatian bagaimana sekiranya ada pertandingan, perhatian perlu diberikan cara bagaimana menguruskan isu-isu
Dan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Dr. Amir tadi, bahawa isu itu sekurang-kurangnya ada dua. Satu, isu tempatan, dan yang kedua, isu nasional. Dan kedua-duanya berdasarkan pada tinjauan awal yang dibuat oleh UMCDAL ini pada 14 hingga 15 Februari, bahawa kedua-duanya perlu diberikan perhatian yang saling seimbang. Mengait. Ya, Dia tidak terpisah. Saya rasa dia tidak terpisah. Tidak, perlu diberi perhatian. Kerana isu-isu tempatan, hal yang berkaitan dengan sampah sarap, longkang tersumbat, kebersihan, banjir, perumahan. Sebab di Kajang nak dapatkan rumah bawah yang bawah 500,000 tak dapat dah. Bawah 450,000, 500,000 belum tentu lagi. Ya. Jadi itu juga isu-isu tempatan yang perlu ditangani. Jadi dalam hal ini, Haji Nazri, sebagaimana yang saya maklumkan pada peringkat awal tadi, sekiranya ada parti-parti yang nak bertanding pada 11 Mac ini nanti, perlu ada kebijaksanaan dan kematangan dan perancangan bagaimana mahu menguruskan isu-isu tempatan dan juga isu nasional. Ini menunjukkan bahawa demand ataupun kehendak pengundi di Kajang adalah bersifat idea yang lebih realistik, pelaksanaan yang kataupun telus, dan mereka bercerita tentang good governance juga, kerana mereka kataupun dekat dengan bandar, mereka terdedah dengan maklumat, mereka mahukan politik baru. Biarpun isu pada awal mereka tidak bersetuju ataupun bersetuju, itu masih menjadi perdebatan. Tetapi akhirnya bagi mereka yang ingin bertanding, jentera yang akan berjumpa pemilih di Kajang perlu ada maklumat-maklumat yang terkini tersebut, Dr. Amir. Ya, saya setuju dengan apa yang saudara Haji Nazri sebutkan tadilah. Tapi saya rasa yang lebih penting sekali dalam politik ini, tindakan kita kena pantas. Jadi saya tak nampak mengapa Barisan Nasional melengah-lengahkan lagi nak menamakan calon. Jadi sedangkan di pihak satu lagi yang akan bertanding telah memulakan kempen. Walaupun kita katakan menyalahi peraturan dari segi SPR, itu mungkin satu perkara yang lain lah. Ya. Tapi dalam politik ini yang paling penting adalah tindakan pantas, betul dan tepat. Jadi bagaimana Barisan Nasional harus menggunakan masa yang mereka ada ini sekurang-kurangnya untuk menamakan calon. Jadi bila ada calon, barulah daripada situ akan bergerak. Strategi-strategi yang mereka akan laksanakan mestilah menjurus kepada perkara tadi. Tapi kalau sekiranya calon pun tak ada, bagaimana jentera Barisan Nasional nak bergerak? Jadi saya rasa itu perlu diberi perhatian. Kalau diumumkan calon dengan lebih awal lagi, barulah perancangan, strategi, isu-isu yang nak dikemukakan, isu pengundi yang kita katakan telus, yang tahu, faham tugas dan tanggungjawab mereka, barulah boleh ditangani. Orang kata pun realiti politik lah, Dr. Zul. Apa pun kita bercakap, kita bercerita pasal realiti politik. Dari sudut kata pun rasa tidak puas hati rakan-rakan pakatan, misalnya PAS dan DAP sebelum ini terhadap keputusan mengosongkan kursi Kajang. Adakah itu juga ada impaknya dalam masa kajian ini, ataupun sudah ada ataupun keseragaman pandangan tentang hal ini? Berdasarkan pada maklum malas yang kita dapat kajian kita pada 14 hingga 15 Februari baru ini, ya, salah satu perkara yang dimaklumkan oleh pihak responden kita juga ialah hal yang berkaitan dengan pemantapan dan pengukuhan jentera parti sekiranya ada pertandingan, ya. So dalam hal ini sebagaimana yang dinyatakan juga pada petang tadi, bahawa sekurang-kurangnya di pihak Barisan Nasional mereka perlu maksud saya dikasih mengambil peluang itu dan mengisytiharkan sekurang-kurangnya siapakah sebenarnya pengarah Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil di Kajang ini. Cuma setakat ini sebagaimana yang kita sedia maklum, belum ada apa-apa pengumuman, dan mungkin pada hujung Februari ini nanti baru ada pengisytiharan siapa yang akan mengetuai pilihan raya kecil N25 di Kajang ini bagi pihak Barisan Nasional, ya. Jadi pemantapan dan perancangan itu perlu, dan tindakan itu perlu kerana persediaan dan perancangan sangat boleh memberikan impak kepada dua perkara yang saya sebutkan tadi, calon dan pengurusan isu-isu nasional. Tetapi berbaki 20 hari sebelum hari penamaan calon, apa pun boleh berlaku, Dr. Zul, dan banyak lagi masa yang boleh diguna pakai oleh pihak-pihak yang tertentu, sama ada ingin bertanding, tak mau bertanding dan sebagainya, boleh fikirkan. Tetapi apa pun, rakyat Kajang ada peluang untuk membuat keputusan sekali lagi berbanding rakan-rakan lain di kawasan pilihan raya yang lain. Mereka berpeluang untuk memilih pada 23 Mac, dan itulah masanya kita akan lihat sama ada percaturan pemain-pemain politik ini terlaksana ataupun ada masalah di dalam perjalanan tersebut. Terima kasih kepada Dr. Zul, dan kita akan panggil lagi. Mungkin ada kajian lagi selepas hari penamaan calon, insya-Allah. Itu saja masa yang kita ada. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform kami melalui Twitter, Facebook dan juga Instagram, dan juga jangan lupa melayari asrawani.com untuk dapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.